dari segi bahasa merujuk kepada jalan yang lurus, tempat keluar sesuatu atau jalan ke tempat air minum. Kaitannya dengan air menunjukkan kepada kita bahawa kewujudan air adalah penghubung kepada penerusan hayat manusia. Begitu juga dengan jalan yang lurus akan membawa manusia ke arah kebaikan. Seterusnya, syariah daripada aspek istilah adalah merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antaranya wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Sama ada ianya diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Hukum hakam ini dikenali sebagai hukum syariah kerana dari sudut kelurusan dan kejelasannya yang tidak bersimpang siur dan tidak mempunyai sebarang kesamaran yang diragukan. Bahkan dari segi sains dan teknologi juga harus mengikut hukum syariah yang telah ditetapkan supaya dapat memelihara kesejahteraan alam dan keharmonian sejagat. Dipanggil sumber air kerana syariat diperlukan sebagai sumber kehidupan manusia. Air diperlukan untuk terus hidup, begitu juga syariat sangat diperlukan untuk menjadi nadi dalam hidup manusia. Manusia akan mati tanpa air, manakala akan sesat tanpa syariat. Kewujudan syariat bukan menyusahkan, tetapi ia patuhi bagi kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya, prinsip syariah terbahagi kepada 5 bahagian. Antaranya adalah Rabbaniyah, ketuhanan, Wasatiyah, kesederhanaan, Tamazun, keseimbangan, Mizan, kesetaraan, Tetap dan Anjal, Mutlak dan Murunah. Rabbaniyah, ketuhanan. Prinsip ini menjelaskan syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam yang terbentang luas ini mengandungi segala khazanah di dalamnya yang boleh diterkai dengan mematuhi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh ciptaan alam adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai khalifah yang tertakluk kepada peraturan alam miliknya. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menginsafi keagungannya. Inilah keyakinan yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Mempertikaikan sistem Islam bermakna kita meragui sistem yang datang daripada Allah. Demikian juga dengan sistem ekonomi Islam, ia lahir melalui wahyu Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha mengetahui dan maha kaya dengan segala kekuasaan. Maka sebarang sistem yang datang daripadanya juga adalah yang terbaik. Antara prinsip-prinsip ekonomi Islam ialah Rabbaniyah. Ia bermaksud bahawa ekonomi Islam berkait rapat dengan ketuhanan atau ilahiyah, bukan hanya berlandaskan kepentingan material. Segala kandungannya meliputi aspek akidah, ibadat dan muamalat adalah secocok dengan keperluan manusia. Wasatiyah, kesederhanaan. Kesederhanaan dalam syariat adalah memberi makna segala hukum hakamnya adalah bersifat sederhana, tidak ekstrim atau yang berlebihan atau berkurangan. Boleh berlaku perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya, solat fardu hendaklah dilakukan secara berdiri. Diberikan kelonggaran untuk duduk bagi yang sakit. Wasatiyah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara. Mengambil tindakan antara dua kecenderungan, contohnya antara kaya dan miskin. Maka mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Apabila kita merujuk kepada Al-Quran, kita akan dapati Al-Quran menyifatkan umat Islam sebagai umat yang sederhana atau mempunyai konsep pertengahan dalam segala aspek kehidupan mereka. Ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, demikianlah pula kami telah jadikan kamu umat yang adil
supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia. Surah Al-Baqarah ayat ke-143. Okey, seterusnya saya Syafika, saya akan menerangkan tentang 3 lagi prinsip syariah, iaitu tawazun, mizan dan tetap dan ajal. Okey, yang pertama tawazun. Tawazun ini membawa maksud ajaran Islam yang memberikan perhatian yang seimbang kepada semua aspek kehidupan manusia, iaitu maupun dari segi individu dan masyarakat, rohani dan jasmani, kebedaan dan kerohanian, dan dunia dan akhirat. Okey, sikap tawazun ni kita perlukan sebagai umat Islam supaya kita ni tidak melakukan hal-hal yang berlebihan dalam hal-hal yang lain maupun melupakannya. Walaupun tawazun ni membawa maksud keseimbangan ataupun adil, hal ini tidak semestinya diletakkan kedudukannya di tengah-tengah, kerana realitinya suatu pertengahan pun belum tentu menunjukkan keseimbangan, kerana ianya bergantung kepada bebanannya juga. Sebagai contoh, saya ambil seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak yang bersekolah di universiti dan sekolah menengah. Sudah tentu ibu tersebut tidak akan memberikan wang saku dengan jumlah yang sama kepada anak-anaknya. Jika ibu tersebut berpegang pada prinsip keadilan, tentu dia akan memberikan wang dengan jumlah yang lebih tinggi kepada anaknya yang bersekolah di universiti, kerana anak ini lebih memerlukan keperluan yang lebih berbanding anaknya yang masih bersekolah menengah. Okey, keseimbangan yang dimaksudkan dalam sains, teknologi dan kejuruteraan menurut Islam ialah setiap kemajuan saintis, teknokrat dan jurutera perlulah seimbang dalam usaha menyediakan keperluan manusia agar ianya menjadi bekalan di akhirat nanti, serta tidak salah gunakan sesuai dengan prinsip syariah itu tersendiri. Okey, seterusnya ialah mizan. Mizan ni membawa maksud kesetaraan dalam syariat yang dapat dilihat dalam hukum hakam yang memberikan nilai selayaknya bagi sesuatu perkara tersebut. Kesetaraan dalam syariat menuntun agar segala tindakan yang dilaksanakan perlulah meraihkan keperluan dunia dan akhirat. Kesetaraan dalam syariat menuntun agar setiap perkara yang dilaksanakan hendaklah ditimbang agar hukum hakam tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Setiap perkara yang dilakukan perlulah mengambil kira item-item yang digunakan itu sama ada benar menurut sukatan ataupun had yang ditentukan oleh syariat. Okey, prinsip yang terakhir iaitu tetap dan ajal ataupun mutlak dan muruna. Okey, dalam konteks ajaran Islam, ada perkara yang telah tetap dan tidak boleh diubah dasar, prinsip dan pelaksanaannya. Antara perkara yang termasuk dalam konsep ini adalah aspek akidah, hukum hakam amiliyah yang dinyatakan secara qai iaitu pasti dalam Al-Quran dan Sunnah. Konsep ini dalam aspek syariah dapat kita lihat dari segi hukum hakam yang tidak berubah seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan hadis. Begitu juga beberapa prinsip dalam muamalat seperti pengharaman riba, gharar iaitu unsur-unsur yang tidak tentu dan lain-lain. Selain itu, hukum jenayah yang diwajibkan dalam Al-Quran dan hadis seperti hukum hudud dan kisas juga tidak boleh diubah pelaksanaannya. Begitu juga hukum haram bagi perkara yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis seperti pengharaman khinzir, minum arak, berjudi dan riba. Perkara-perkara ini ditentukan secara qat'i dan tidak mungkin berubah sampai bila-bila, dan perkara-perkara ini juga yang telah termasuk dalam konsep tetap dan ajal. Dan itu sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, memelihara agama. Memelihara agama merupakan peranan utama syariat Islam adalah untuk memelihara nilai agama serta pelaksanaannya untuk kesempurnaan hidup, dunia dan akhirat. Seterusnya, sebarang elemen yang boleh menggugat kesucian agama akan dicegah sebelum berlaku. Andai kata perkara itu sudah berlaku,
maka hukuman yang sewajarnya bagi tujuan siksaan dan didikan akan dilaksanakan. Oleh itu, setiap perkara yang dilakukan mestilah tidak bercanggah dengan Islam. Pensyariatan, hukuman, dan perundangan dalam syariat Islam akan mengambil kira kesannya kepada kemuliaan dan kesucian agama. Peranan syariah Islam dari segi memelihara maruah pula menetapkan pemeliharaan maruah atau harga diri merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia agar kita semua dipandang baik dan berakhlak. Seterusnya, segala kajian yang melibatkan sains dan teknologi dan kejuruteraan hendaklah mengambil kira kepentingan maruah umat Islam agar tidak bercanggah dari hukum hakam Islam. Selain itu, tindakan yang membelakangkan maruah boleh mengundang kerosakan dan kemusnahan yang besar serta memecah belahkan masyarakat. Atas nama pembangunan dan pemodenan atau penyelidikan bukan menjadi lesen untuk merobek maruah manusia atau maruah negara. Seterusnya, memelihara nyawa. Nyawa merupakan ciptaan unik kepada kejadian manusia menjadi keutamaan untuk dipelihara melaksanakan tanggungjawab khalifah. Oleh itu, syariat Islam mengharuskan segala benda yang boleh menyelamatkan nyawa, dalam waktu yang sama mengharamkan segala sesuatu yang boleh merosakkan nyawa manusia. Kita perlu berfikir menggunakan akal agar tidak mudah terpengaruh unsur-unsur jahat. Seterusnya, pensyariatan hukum dalam Islam mengambil kira keselamatan nyawa manusia dengan mengkanunkan hukum-hukum pencegahan. Islam juga mengharamkan bahan-bahan yang boleh merosakkan dan membunuh nyawa manusia. Contohnya, segala bahan kimia yang boleh membunuh atau kerosakan diri manusia. Seterusnya, memelihara akal. Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh badan manusia. Kemampuannya tiada tolak tandingnya. Kekuatan akal mampu berfikir secara maksimal menyamai kemampuan ribuan komputer riba yang diletakkan memenuhi padang bola sepak. Akal yang sehat dijamin oleh syariat melalui penjagaan makanan, minuman, dan biada minda. Kita perlu bertanggung jawab dan mengambil kira setiap apa yang kita lakukan serta menjauhi larangan Allah SWT. Islam juga melarang segala perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada akal seperti mengambil minuman yang memabukkan seperti arak, pil-pil yang menghayalkan, dan bahan bacaan yang lucah yang merosakkan ketajaman minda kita. Seterusnya, menjaga keturunan. Peranan syariah yang terkandung dalam perintah yang ditentukan kepada setiap mukallaf juga hendaklah memelihara syariat Islam dengan tegas memutuskan untuk mengharamkan apa jua bentuk tindakan yang boleh merosakkan keturunan sama ada secara langsung atau tidak, seperti liwat, musyawarah, mendedakan aurat, berdua-duaan lelaki dan wanita, zina dan tuduhan melakukan zina, pergaulan bebas antara lelaki dan wanita, melihat atau menonton atau menayang atau melakonkan atau mengarahkan benda yang haram seperti aurat wanita, gambar atau film lucu, dan bersentuhan atau bersalaman antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Seterusnya, memelihara harta. Syariat Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh memudaratkan harta seseorang atau kumpulan seperti merompak, mencuri, menyorok, membazir, dan menspekulasi pasaran modal. Peranan syariah yang terkandung dalam perintah ialah agar kita semua memelihara harta. Islam menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai kelayakan. Harta yang dikumpul mempunyai hak untuk terus mendapat keberkatannya seperti diberikan kepada insan yang kurang bernasib baik dan susah. Bagi yang sudah berkelayakan membayar zakat, pencarian harta hendaklah melalui proses. Dan saya akan menerangkan utamakan yang utama. Islam menjadikan aulawiyat atau keutamaan dalam melaksanakan sesuatu perkara dan juga mengelakkan kemudarat demi mencari kemasalahan adalah sangat diutamakan. Mendahulu yang wajib lebih diutamakan daripada sunat. Mengutamakan kepentingan ramai adalah wajar didahulukan daripada kepentingan individu. Selain itu, sembarang kegiatan sains, teknologi, dan juga kejuruteraan hendaklah memberikan keutamaan kepada memelihara peranan syariah. Selain itu, para saintis, teknokrat, dan juga kejuruteraan seharusnya meletak keutamaan memakmurkan dalam alam daripada mencari keuntungan dan kemasyhuran. Dan akhirnya, pelaksanaan
sesuatu perkara hendaklah merujuk kepada mengutamakan agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Matlamat tidak menghalalkan cara. Islam mengakui keperluan untuk membuat kajian tentang alam. Manusia dibenarkan untuk menerokai dataran, lautan dan ruang udara untuk tujuan pengimarahan alam, pencipta dan penemuan inovasi yang melibatkan teknologi dan kejuruteraan adalah bukti kehebatan akal manusia untuk keperluan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Namun begitu, syariat menegaskan setiap operasi untuk menghasilkan ciptaan dan rekaan hendaklah menghormati peraturan dan etika Islam. Tiada istilah untuk mencapai matlamat keperluan manusia. Sebarang kaedah boleh diguna pakai dalam menghalalkan proses dan bercanggah dengan syariat. Dan akhir sekali, dunia hari ini memaparkan kerakusan manusia untuk maju dan moden hingga bergelar kuasa besar dunia melalui proses mengorbankan alam. Sebagai contoh, hujan nuklear di lautan telah mengakibatkan berlakunya kerosakan pada lapisan perut bumi yang menjadi punca berlakunya tsunami. Seterusnya ialah pelaksanaan kajian menepati syariat. Pelaksanaan syariat dalam sains, teknologi dan kejuruteraan mengutamakan nilai keagamaan yang lebih fokus kepada etika dan adab dalam membangunkan alam. Peraturan dan hukum yang melibatkan halal dan haram, sunat, harus dan makruh serta syubhat hendaklah menjadi asas rujukan dalam pelaksanaan setiap proses kerja. Sebarang ciptaan, penemuan, kajian dan penyelidikan sewajarnya mengambil kira kepentingan prinsip dan etika syariat Islam. Kegagalan mematuhi prosedur ini akan menyumbang kepada ketidakstabilan dan kepincangan pengurusan alam. Sampai berlaku pertembungan antara kepentingan keperluan dan manusia dan pemeliharaan alam, maka syariat menetapkan untuk memilih kemudaratan yang minimal. Seterusnya ialah mencegah lebih baik dari mengubat. Syariat Islam menetapkan prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kerja manusia. Prinsip pencegahan yang diminta oleh syariat Islam adalah untuk menolak dan mengelakkan berlakunya kerusakan. Contohnya, Islam mengharamkan perbuatan mendekati zina. Maksud mendekati itu adalah termasuk berdua-duaan atau suatu tindakan yang boleh membawa zina. Larangan perbuatan yang boleh membawa kepada zina adalah dianggap langkah pencegahan bagi mengelakkan zina dan lahirnya anak luar nikah. Kajian sains dan rekaan teknologi seperti kejuruteraan hendaklah mengambil langkah pencegahan dalam segenap aspek dari mula hingga akhir. Akibat yang besar akan menimpa umat manusia apabila langkah-langkah pencegahan tidak diambil kisah. Prinsip mencegah sewajarnya menjadi agenda utama para saintis, teknokrat dan jurutera melaksanakan tugasan mereka. Pengabaian prinsip ini akan menambah suatu pengurusan kos yang lebih besar serta pengorbanan massa yang bukan kepalang. Justru itu, pikirkan aspek pencegahan sebelum bertindak.